Setelah kita pelajari tentang mesin ringkas, sekarang kita lihat pula mesin kompleks. Apakah itu mesin kompleks? Mesin kompleks adalah alat yang mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas. Ini bermaksud dalam sesuatu alat itu, dia mempunyai 2, 3, 4 atau lebih mesin ringkas pada dia. Okey, sekarang ni kita akan lihat beberapa contoh di mana mesin kompleks yang sentiasa ada di sekeliling kita. Bahkan mesin kompleks tersebut awak sendiri guna di rumah ataupun di sekolah. Jom kita kenali mesin kompleks yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita pergi kepada contoh-contoh, ingin saya ingatkan kembali bahawa setiap yang memudahkan kerja manusia dinamakan sebagai mesin. Tidak kiralah sama ada mesin ringkas ataupun mesin kompleks. Okey, contoh yang pertama adalah gunting. Di bahagian gunting ini, jika anda boleh lihat, kita boleh tahu di bahagian hujung kita terdapat beban di mana kita akan meletakkan bahan untuk kita gunting. Di tengah adalah fulcrum sebagai penyokong dan yang di bahagian belakang daya di mana kita akan meletakkan jari kita untuk menggunting. Okey, jadi apabila mempunyai kriteria beban, fulcrum dan daya, ia merupakan mesin ringkas tuas. Okey. Dan seterusnya, kenapa gunting ni dikenali sebagai mesin kompleks? Kerana ada bahagian tajam di bahagian gunting yang berkait rapat dengan baji, iaitu mesin ringkas baji. Okey, dan yang terakhir di bahagian tengah ini terdapat skru. Okey, skru di mana ia mengetatkan dua bahagian gunting. Maka gunting mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas, iaitu tuas, baji dan juga skru. Seterusnya kita lihat pula pada joran pancing. Okey, di bahagian joran pancing ini, okey, kita boleh lihat di sini, okey, adalah beban di mana ikan, okey, akan tersangkut pada bahagian hujung joran. Maka di bahagian belakang pula adalah fulcrum dan di bahagian tengah adalah daya. Okey, di mana kita menggunakan daya untuk menarik ikan tersebut. Okey, dan di bahagian bawah ini pula adalah mesin ringkas roda dan ganda. Maka apabila mempunyai 3 kriteria fulcrum, daya dan beban, ia dikenali sebagai mesin ringkas tuas. Manakala di bahagian bawah adalah roda dan ganda. Okey, boleh rujuk mesin ringkas roda dan ganda untuk lihat bagaimana roda dan ganda ini berfungsi. Maka joran pancing dikenali sebagai mesin kompleks kerana ia mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas, iaitu tuas, roda dan ganda. Dia ada 2 mesin ringkas pada joran pancing ini. Seterusnya kita lihat pula pengasah pensel. Kenapa pengasah pensel ini dipanggil sebagai mesin kompleks? Kerana ia mempunyai mesin ringkas baji. Okey, dia ada baji dan juga dia ada roda dan ganda. Maka dia mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas dan pengasah pensel ini diklasifikasikan kepada mesin kompleks. Okey. Baji ni yang tempat untuk kita asah pensel. Dia tajam dan ia terletak di bahagian dalam. Kita lihat pula mesin kompleks yang seterusnya, iaitu basikal. Mungkin awak tak terfikir bahawa basikal juga adalah mesin kompleks. Kenapa? Pada basikal terdapat banyak mesin-mesin ringkas. Yang pertama kita boleh lihat ada skru, gear dan juga roda dan ganda. Okey, kita nampak gear ni ada di bahagian tayar. Gear ni membantu untuk menurunkan kelajuan ataupun memberi kelajuan yang lebih pada basikal awak. Dan skru ini membantu mengetatkan di bahagian tempat duduk dan juga roda dan ganda ini adalah pada tayar basikal. Okey, jadi basikal terdiri daripada gabungan mesin ringkas iaitu skru
gear, roda dan ganda. Lebih daripada satu mesin ringkas, kerana itulah basikal dikenali sebagai mesin kompleks. Kita lihat pula kepada mesin rumput. Okey, mesin rumput ini juga adalah mesin kompleks kerana ia mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas. Di sini ada baji. Baji adalah di bahagian tajam, okey, di mana ia membantu untuk memotong rumput di bahagian tanah. Okey, dan juga roda dan ganda yang membantu pergerakan mesin tersebut. Okey, di sini ada dua mesin ringkas iaitu baji dan juga roda dan ganda. Jadi, setelah kita pelajari tentang mesin ringkas dan juga mesin kompleks, kita dapati bahawa ada kepentingan mesin kompleks ini. Okey, kenapa? Yang pertama, mesin kompleks ini membantu untuk melaksanakan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, bila cepat ia akan menyebabkan kita ni masa tu lebih jimat. Okey, contohnya yang saya bagi dulu kita nak masak kena tumbuk. Okey, contohnya kita kena tumbuk cabai, kita kena tumbuk bawang. Tetapi setelah ada mesin ringkas, contohnya kita ada blender. Okey, kita ada pengisar. Okey, teknologi pengisar. Maka kita boleh blendkan semua itu dengan cepat. Tak perlu ambil masa dan tenaga yang banyak untuk menyiapkan kerja memasak. Okey, itu salah satu contoh. Yang kedua, membolehkan kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan cepat. Kenapa? Kenderaan ataupun kereta, motosikal, basikal yang kita ada sekarang ini adalah mesin kompleks. Okey, kenapa? Dulu kalau orang nak bergerak, mereka perlu naiki kereta lembu. Okey, perjalanan yang sangat jauh dan mengambil masa yang sangat lama. Tetapi dengan kemajuan teknologi, ada diciptakan kereta, kapal terbang dan sebagainya sebagai mesin kompleks, dan ini membantu pergerakan kita untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, dan yang ketiga, membuatkan hidup kita lebih selesa dan mudah. Okey, saya bagi contoh, contohnya kalau kita hidup tanpa mesin basuh. Okey, dulu orang basuh baju menggunakan tangan. Okey, nak berus baju, nak hilangkan kotoran, okey, menggunakan tenaga dan melambatkan kerja kita sebab kita ada banyak lagi kerja nak buat. Tetapi dengan adanya mesin basuh iaitu mesin kompleks, maka mudah je kita masukkan je baju dekat dalam mesin basuh, kita tekan start, terus mesin tu bergerak sendiri. Okey, sekarang kita nampak ada kemudahan tu di luar iaitu kedai Dobi, layan diri, dah terus siap untuk kering sekali. Kita pun terus lipat. Maka di sini menyebabkan kehidupan kita lebih selesa, lebih mudah dan lebih teratur. Okey, dan yang seterusnya membantu mengangkat objek yang berat, sebagai contoh satah condong. Okey, satah condong, takal. Okey, ia sangat-sangat membantu untuk mengangkat ataupun menggerakkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun daripada satu ketinggian-ketinggian yang lain. Okey. Dan yang terakhir ianya membantu meringkaskan kerja yang rumit. Okey, jika sesuatu kerja yang susah, okey, ia boleh mudah dengan teknologi sekarang. Okey, contohnya tadi kalau kita nak buat kek, nak uli tepung dan sebagainya. Sekarang kita ada satu teknologi yang sangat cantik iaitu Thermomix, kan? Okey. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang meringkaskan kerja memasak ini dan sangat membantu kehidupan manusia. Okey, ini adalah kepentingan-kepentingan mesin kompleks ataupun kita boleh katakan bahawa kemajuan teknologi pada hari ini.